Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon. Kesini sedikit loh. Channel Malaysian Respon. Kepada saudara-saudara yang baru mengikuti channel ini, saya mohon sila subscribe. Mudah-mudahan banyak isu-isu di dalam konten saya yang pelbagai ini yang boleh kita bahaskan. Nah, tanpa membuang masa saudara-saudara sekalian, straight to the point, pada kali ini saya akan membincangkan mengenai Pulau Gaya. Kenapa? Adakah kerana baru-baru ini Pulau Gaya ditimpa musibah di Kampung Lokurai apabila terjadi insiden kebakaran? Nah, memang betul, saya akan kaitkan satu persatu. Jadi seperti kita sudah maklum tuan-tuan, baru-baru ini Lokurai ditimpa musibah kebakaran. Kalau saya tidak salah ada sekitar 73 rumah yang membabitkan 400 isi rumah telah terkesan dengan tragedi tersebut. Seperti kita sedia maklum saudara-saudara sekalian, di negara kita Malaysia yang tidak ada tsunami, tidak ada gempa bumi, tidak ada gunung berapi ini, boleh dikatakan bencana yang paling besar adalah kebakaran. Kalau banjir kita boleh tengok-tengok lagi kita punya rumah, boleh bikin balik, boleh kasih bersih-bersih. Kalau taufan boleh bikin zinc, atap, bantuan kerajaan banyak. Tapi kalau kebakaran ini sangatlah menyulitkan tuan-tuan. Apatah lagi bulan Ramadan sudah dekat. Rata-rata penghuni yang ada tersebut merupakan umat Islam. Sudahlah sebelum ini pun kena PKPD lama-lama, sekarang kebakaran pula. Jadi ini sangat-sangat orang cakap mengesankan. Tapi apa yang pelik tuan-tuan dalam tragedi ini yang akan bakal saya kaitkan nanti adalah peranan yang dimainkan oleh pihak yang berwajib. Saya tidak habis pikir, siapa sebenarnya kerajaan di Sabah? Adakah JRS atau warisan? Setahu saya warisan sudah kalah. Itu menurut orang-orang JRS lah. Tapi apabila berlaku tragedi yang menimpa sebuah kampung yang jaraknya cuma 0,5 km nautika, 0,5 batu nautika dari kota Kinabalu, tidak sampai 1 batu nautika pun, dan tidak ada bantuan dari kerajaan, ini merupakan sesuatu yang sangat janggal. Takkanlah takut naik bot, memang jambatan tiada, tapi kalau warisan boleh datang pakai lansa, kenapa kamu tidak boleh datang? Bantuan yang diberikan oleh warisan setakat ini sudah masuk hari yang kelima, non-stop. Apa keperluan? Datuk Seri Syafiq Apdal, Presiden Parti Warisan sendiri, datang menyambangi penduduk Pulau Gaya bersama dengan Adun Datuk Jun Suong. Pelik. Warisan yang berada di kamp pembangkang datang membantu. JRS yang merupakan parti pemerintah hilang entah ke mana. Kita sudah tahu ini insiden kebakaran. Rakyat memerlukan bantuan pada masa pandemik seperti ini. Jadi, adakah ini dinamakan politik dendam? Untuk memahami hal ini saudara-saudara sekalian, mari saya jelaskan satu persatu. Signifikannya Pulau Gaya ini ada 3. Pertama, seperti saya jelaskan tadi, kedudukan strategiknya yang berada cuma 0,5 batu nautika di depan bandaranya kota Kinabalu. Itu geografi lah, kan? Kita sedia maklum Pulau Gaya ini terbagi pada 2. 80% adalah di bawah Taman-Taman Sabah. 20% diduduki oleh perkampungan orang-orang Bajau Suluk yang kebanyakannya mendiami daerah tersebut. Tapi tanggapan orang tidak habis-habis menyatakan Pulau Gaya Pulau Pati. Nah, mari saya jelaskan. Kalau di Pondo, mungkin tanggapan ini sedikit betul. Kerana di Pondo 50-50. Walaupun faktanya menunjukkan 65% adalah warga negara Malaysia. Selebihnya baru yang dokumen meragukan. Kalau kita pergi kampung Pulau Gaya Tengah, 99% adalah warga negara Malaysia. Begitu juga dengan kampung Pulau Gaya asli. Kasuapan juga, lebih 90% merupakan warga negara Malaysia. Lok Kurai mungkin sekitar 70%. Lok Baru mungkin sekitar 70%. Lok Malom 100% boleh saya katakan adalah warga negara Malaysia. Jadi bilangan parti yang ada di Pulau Gaya tidaklah sebanyak yang disangkakan. Tidak sebanyak yang disangkakan. Tapi mungkin ceritanya digembar-gemburkan. Macam mana saya tahu? Sebab saya dibesarkan di situ. Saya berani bersumpah atas nama Allah. Itulah komposisi sebenarnya yang ada di Pulau Gaya. Tapi sekarang seringkali kita lontarkan tohmahan bahwa Pulau Gaya merupakan Pulau Pati. Nah, itu yang menyedihkan itu. Jadi, ini dari segi geografi. Dari segi sejarah, kita tahu perjuangan Datuk Paduka Mat Saleh dimulakan jentikannya di Pulau Gaya apabila rampasan senjata kepada company Syarikat Hindia Timur, Syarikat British pada masa itu dirampas di Pulau Gaya. Jadi boleh dikatakan Pulau Gaya adalah focal point perjuangan pejuang-pejuang kita menentang penjajah British pada masa itu. Itu sejarah, saudara-saudara sekalian. Tapi politiklah yang paling penting. Nah, kenapa saya bilang politik paling penting? Dulu, sewaktu Barisan Nasional berhadapan dengan kesukaran untuk menumbangkan PBS, maka mereka tidak ada jalan lain. Pada masa itu, DUN Sabah mempunyai 48 kursi.
difikir, diolah, mau di regionalization itu saya tidak tahu lah betul atau tidak, adalah persempadan semula pun tidak akan menang. PBS sangat kuat. PBS sangat kuat. Di kerusi-kerusi yang 50-50 pun PBS confirm menang. Contohnya di Pantai Barat kita ambil, di Tempasuk, kerusi yang banyak pengundi Islam, PBS boleh menang. Di Sipitang, PBS boleh menang. Kemudian di Klias, PBS boleh menang. Petagas boleh menang. Buang Sayang, Kawang, ini adalah merupakan kerusi-kerusi yang mau dimenangkan oleh USNO pada masa itu. Pada masa itu USNO adalah bayangan UMNO. Di Bengkoka, di Kudat, PBS boleh menang. Saya masih ingat, Datuk Muhammadin Ketapi dipertandingkan di Lahad Datu, di kawasannya no chance orang bilang, boleh menang. Di Merotai juga boleh menang. Malahan pada pilihan raya terakhir sebelum PBS tumbang, di Kuamut, Datuk Bung Mokhtaradin sendiri kalah kepada Datuk Joseph Chitin Saang di kawasan yang dianggap memenangkan mereka. Jadi nampak tuan-tuan ya, betapa kuatnya PBS pada masa itu. Jadi namanya juga pemerintah pusat, akal ada sama diorang, peralatan ada sama diorang. Apa yang dilakukan adalah, mohon maaf, tapi saya tidak takut untuk menyatakannya, dilaksanakanlah Projek 05. Projek 05 ini tuan-tuan, focal pointnya kita tidak tahu di mana, tapi kebanyakan daripada tumpukan pengundi yang diambil adalah kepada orang-orang yang kosong di Pulau Gaya tadi. Di situlah pada masa itu. Kenapa 05 perlu dilaksanakan? Tujuannya adalah untuk memenangkan sekurang-kurangnya 14 kerusi lengai, kerusi yang 50-50 memihak kepada BM. Kalau tidak nanti PBS menang lagi. Tapi akhirnya kalah juga. PBS menang 25 kerusi, BN menang 23. Jadi bukan tidak berkesan, tapi masih tidak cukup. Jadi ditambah lagi. Tapi akhirnya pada tahun 1994, walaupun sudah kalah, tragedi lompat-melompat, jadi disitulah Pulau Gaya sudah mulai dilupakan. Dulu disayang betul. Saya masih ingat Pondoh yang lebih besar itu, yang lebih besar bilangan penduduk ratio non-Malaysianya berbanding Malaysia, dibantu. Pada masa itu MP adalah daripada Gaya. Dulu Pulau Gaya ini jatuh di bawah Dun Likas, N28 kemudian N15 Likas yang berada dalam Parlimen Gaya. Jadi MP pada masa itu adalah Philip Yong, sedangkan adunnya adalah Ketua Menteri Sabah sendiri, yaitu Datuk Yong Tekli. Dibantu habis-habisan. Maklumlah, pulau kesayangan, boleh dapat undi mah orang cakap. Tapi sekarang tidak. Pelik. Pelik macam saya katakan apa yang berlaku di Lokurai tadi. Jadi mungkin ramai yang tidak tahu. Mungkin ramai beranggapan kalau kita cek-cek pun Pulau Gaya penduduknya tidak sampai 20,000 orang. Bagi dua, antara yang boleh mengundi dengan tidak mengundi, mungkin cuma 10,000 undi. Itulah tanggapan yang salah, saudara-saudara. Pada masa BN melaksanakan Projek 05 dulu, memang pengundi yang berada di Pulau Gaya yang mengundi di SK Pulau Gaya dan Likas adalah untuk Dun Likas. Tapi kamu tidak tahu rahsianya. Ramai pengundi-pengundi yang kita anggap phantom voters atau pengundi hantu ini diselenggarakan dengan baik untuk mengundi di kerusi-kerusi yang saya sebutkan tadi. Kerusi-kerusi yang 50-50. Mereka dihantar ke sana. Jadi orang tidak tahu. Berhentilah kita daripada menyatakan kau ada bukti ke bro. Ini mentaliti begini, tidak payah. Semua orang tahu, satu dunia tahu apa yang berlaku pada pilihan raya tersebut. 05 digunakan sewenang-wenangnya. Malahan ada jiran saya sendiri yang mengundi di 5 kawasan. Jadi kita maksimumkanlah 3 kawasan. Kalau seorang mengundi di 3 kawasan, bermaksud dia ada 3 undi. Jadi kalau ada 5,000 orang yang diambil, dibawa dengan bot, kemudian dinaikkan ke dalam bus di Pulau Gaya, maknanya 15,000. 15,000 ini tuan-tuan adalah satu angka yang sangat besar. Karena pada masa itu, dun-dun di Sabah, jumlah pengundi di setiap dun pun tidak banyak. Jadi kita perlukan cuma 4 atau 500 saja pengundi untuk mengubah keputusan yang ada di dun tersebut. Pada masa itu, dun-dun yang besar seperti Moyo, Bingkor, tidak kena kacau. Buang masa dia cakap, tapi dia masukkan ke dun-dun yang 50-50 yang dia boleh menang. Jadi pada masa itulah jasa orang Pulau Gaya ini didewa-dewakan. Tapi sekarang sudah terbalik. Kenapa? Sebab umum sudah maklum bahawa Pulau Gaya merupakan kubu kuat kepada Datuk Jun Swong, adun Tanjung Aru. Diorang sudah anggap Pulau Gaya sudah bukan sebahagian daripada mereka lagi. Jadi terjadilah hal ini. Tidak diberi bantuan sama sekali. Saudara-saudara sekalian, seperti saya nyatakan tadi di awal video, betapa peritnya kalau kita ditimpa musibah kebakaran. Sangat-sangat perit. Ya, kita selalu mewar-warkan kononnya kita nih adalah satu generasi atau bangsa yang baik, suka membantu. Tsunami di Indonesia kita bantu, kebuluran di Syria, di Afrika, Palestina kita bantu, Rohingya, Bosnia dulu kita bantu. Tapi kita lupa di depan mata kita sendiri, kita tidak bantu.
Ini merupakan satu hal yang pelik dan salah, tuan-tuan. Dari segi hukum agama pun kita tidak boleh berbuat begitu. Kalaupun penduduk Pulau Gayo itu semua non-Malaysian sama sekalipun, paling tidak mereka masih saudara seagama dengan kita. Kejadian asapnya di depan mata kita boleh nampak, takkan tidak boleh tolong. Kan? Jadi kalau beginilah cara politik Sabah dijalankan oleh parti JRS, yaitu memecah belahkan perpaduan yang ada dengan memilih bulu, maka saya rasa kepada rakyat Sabah yang menonton video saya, paham-paham sendirilah apa yang patut kita lakukan nanti. Kita harus ubah. Kemudian kepada anak-anak Pulau Gayo, termasuk saya sendiri, nasib kita di tangan kita. Kita kena lipat gandakan lagi usaha. Manjada wajada. Siapa bersungguh dia mendapat. Insya Allah pertolongan Allah itu nyata. Usaha kita itu nyata juga hasilnya kalau kita usahakan yang ikhlas. Jadi sampai di sini tuan-tuan, permintaan saya kepada parti JRS, buka-bukalah mata dan minda. Tidak perlulah berdendam dalam politik. Politik seperti itu adalah politik keanak-anakan. Dan kepada parti warisan, Datuk Seri Syafiq Apdal dan Datuk Jun Fuang, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi membantu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalam.